Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Puan Syakimah binti Cik Has selaku pensyarah kursus MPU 3112 Hubungan Etnik di IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka, yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Hadirin yang disayangi, InsyaAllah pada hari ini saya Aura Sobirah binti Solahuddin bersama dua orang rakan saya, Nurul Arina binti Muhammad Nur Aidi dan Nurul Ulia binti Nurdin, akan berkongsi tentang isu dan penilaian usaha ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Baiklah, sebelum kita membincangkan tentang topik kita dengan lebih mendalam, elok kiranya jika kita kupas terlebih dahulu konsep-konsep yang berkaitan. Menurut Muhammad Sharifuddin Abdullah, 2014, bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Negara pula merupakan sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah. Negara juga terdiri daripada 4 komponen, iaitu penduduk, wilayah, kedaulatan dan kerajaan. Keempat-empat komponen ini penting sebagai prasyarat kepada pembentukan sesebuah negara. Justeru, dalam konteks Malaysia, negara bangsa dapat ditaktifkan sebagai sekumpulan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik, agama dan budaya mendiami sempadan politik tertentu. Mereka mengamalkan sikap tolak ansur dan bersefahaman sehingga berlakunya proses akulturasi dan asimilasi dalam suasana hubungan etnik yang harmoni dan sejahtera melibatkan pelbagai kaum. Seterusnya, istilah pluralistik merujuk kepada kepelbagaian bangsa dan agama di suatu tempat pada suatu masa yang dirancang atau dipaksa oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Istilah ini sering dikaitkan dengan pembentukan masyarakat di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pada zaman penjajahan kuasa kolonial. Pada masa itu, penguasaan politik dan pelaksanaan dasar telah menjadi titik tolak kepada pembentukan masyarakat pluralistik. Pihak kolonial khususnya telah membawa masuk sejumlah besar guru-guru kasar daripada China dan India untuk menggerakkan kegiatan ekonomi mereka. Pembentukan masyarakat dengan kawalan pihak berkepentingan ini secara tidak langsung telah mewujudkan kaum yang rejam dan unik di negeri-negeri tersebut. Begitulah konsep negara bangsa dan pluralistik yang dapat saya kongsikan pada forum pagi ini. Seterusnya, saya mempersilakan saudari Arina untuk berkongsi tentang konsep integrasi nasional dan etnik. Dipersilakan. Terima kasih saudari. Integrasi nasional. Menurut Nuriyati A. Rashid 2010 menyatakan bahawa integrasi nasional merupakan satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang, status sosial dan budaya untuk membentuk entiti yang mempunyai pegangan norma serta mengamalkan kehidupan bersama. Daripada penyatuan yang terbentuk, maka akan wujudlah perkongsian persefahaman dan pemikiran antara kaum di dalam sesebuah negara. Baiklah, kalau saudari-saudari hendak tahu, pada tahun 1970, kerajaan memperkuatkuasakan dua perkara penting iaitu rukun negara dan dasar ekonomi baru untuk mewujudkan keseimbangan di antara kaum-kaum dan memupuk perpaduan antara kaum sehingga dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Dan pada ketika itu, pada bidang pendidikan menjadi teras penting untuk menjayakan objektif rukun negara dan dasar ekonomi baru untuk mencapai perpaduan dan integrasi kaum di negara ini. Baiklah saudari, seterusnya saya akan menerangkan pula konsep etnik. Konsep etnik ini penting saya kira kerana nama kursus kita saja sudah ada perkataan etnik, bukan? Jadi apa itu etnik sebenarnya? Etnik ni pada pendapat ahli sosiologi merupakan satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan kebudayaan yang banyak persamaan seperti persamaan agama, ras maupun asal usulnya. Kumpulan etnik ini juga dia sama berkongsi adat, bahasa, pakaian tradisional, makanan dan mereka ini mempunyai hubungan sosial sesama mereka.
Perkongsian inilah dan perkongsian nilai ini telah menghasilkan identiti etnik tertentu secara tidak langsung dapat membahagikan masyarakat dengan kumpulan etnik yang berbeza. Itu sebenarnya konsep etnik. Jadi, seterusnya saya mempersilakan saudari Ulia untuk memberikan pencerahan tentang konsep perkataan yang lain. Dipersilakan. Alhamdulillah, kini semakin jelas pemahaman saya akan istilah integrasi nasional dan etnik yang sebenarnya amat penting untuk difahami dalam mendalami perhubungan kaum-kaum di Malaysia. Jadi, kini saya Nurul Ulia binti Nordin akan menyambung pula perbincangan kita pada hari ini dengan membincangkan konsep perlembagaan. Menurut BARI pada tahun 2008, perlembagaan adalah satu garis panduan atau kayu ukur kepada segala tindakan dan undang-undang. Perlembagaan Persekutuan ini merupakan satu perlembagaan bertulis yang mengandungi undang-undang tertinggi yang terpenting bagi penubuhan sesebuah negara yang moden. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen yang terdahulu, iaitu yang pertama sekali Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957 selepas beberapa kali pindaan dilakukan. Umumnya, Perlembagaan Persekutuan mengandungi 183 perkara, 15 bahagian dan 13 jadual yang berkaitan dengan bidang kuasa perundangan legislatif, pentadbiran eksekutif, kehakiman atau juga dikenali sebagai judiciary, kewarganegaraan serta unsur-unsur tradisi. Sehingga kini, Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Baiklah, kini saya akan menerangkan tentang konsep unsur tradisi pula. Okey, di mana kalian ada terdengar akan terma ini? Ya, betul. Pertama sekali kita kena faham apa itu tradisi. Tradisi dalam bahasa Latin, traditio adalah bermaksud kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat resam yang diasimilasikan dengan upacara tradisi dan keagamaan. Unsur-unsur tradisi merupakan perkara asas dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perjanjian ini ditandatangani antara 9 orang Raja Melayu yang mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga tidak bersekutu, dan Kerajaan England yang mewakili negeri-negeri Selat. Terima kasih saudari Arina atas persoalan yang diajukan. Jadi secara umumnya, unsur-unsur tradisi atau elemen-elemen tradisi adalah satu kontrak sosial semasa penggubalan perlembagaan yang meliputi ada 4 sistem pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan juga hak istimewa orang Melayu. Antara peruntukan-peruntukan berkaitan unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan adalah seperti, kalau kita lihat untuk institusi beraja, kita ada perkara 32, perkara 38 dan ada lagi sebagainya. Kalau untuk unsur Islam dan agama-agama lain, ada dinyatakan dalam perkara 3, perkara 11 dan juga perkara 12, dan untuk bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain, jika kita telusuri dalam perlembagaan berada dalam perkara 152, dan juga untuk hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera serta hak kaum-kaum lain ada dinyatakan dalam perkara 153. Kewujudan dan pengekalan unsur-unsur yang saya telah nyatakan tadi bertujuan untuk mewujudkan identiti Malaysia ke arah perpaduan, memandangkan ianya merupakan satu prasyarat dan permuafakatan yang telah dipersetujui dan diterima oleh orang Melayu dan bukan orang Melayu, dan satu ketika dahulu telah dirangka dalam menyelesaikan masalah yang wujud antara etnik di Tanah Melayu pada ketika itu. Jadi di sini saudara Arina boleh faham ya. Diharapkan perkongsian yang saya berikan ni dapatlah tambah
lagi pengetahuan berkaitan unsur-unsur tradisi yang dimuatkan dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi, tamatlah huraian panjang lebar berkenaan konsep yang wajar diambil tahu sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam lagi isu dan penilaian usaha ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa yang akan dikongsi terlebih dahulu oleh Saudari Auni. Terima kasih Saudari Ulia. Dengan ini, marilah kita mulakan perbincangan utama kita pada hari ini, iaitu isu dan penilaian usaha ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Baiklah, isu utama yang wujud dalam usaha ke arah pembinaan integrasi nasional di Malaysia ialah isu sekolah vernakular yang dikatakan menjadi punca bahasa Melayu terpinggir. Umum mengetahui bahawa pendidikan vernakular telah diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara sejak zaman penjajahan pihak British lagi. Semasa penjajahannya, terdapat 4 jenis sekolah vernakular yang diperkenalkan untuk memenuhi keperluan pendidikan masyarakat, iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular India dan Sekolah Inggeris. Malangnya, penubuhan sekolah-sekolah ini telah membawa kepada penyemaian benih perkauman melalui peminggiran bahasa Melayu dan penggunaan bahasa pengantar yang pelbagai. Malahan, tiada satu sistem pendidikan berbentuk kebangsaan pun yang dilihat, melainkan semua kaum dipisah-pisahkan mengikut jenis sekolah. Justeru, satu akta telah digubal iaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Palang 67 bertujuan mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bertindak sebagai medium perpaduan kaum. Ini bermakna bahasa Melayu bukan untuk bangsa Melayu sahaja, sebaliknya bahasa kesepaduan bangsa Malaysia. Walau bagaimanapun, penguasaan rakyat Malaysia terhadap bahasa Melayu masih berada pada tahap yang membimbangkan meskipun kita sudah menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-66. Hal yang sedemikian dapat dilihat dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah-sekolah vernakular. Buktinya, Haji Nur Azizan, Nahar dan Fazilah Abdul Rahman dari Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia terhadap 414 murid sekolah jenis kebangsaan di Kuantan mendapati 55.7% masih tidak fasih berbahasa Melayu. Isu yang berlaku ini tidak sewajarnya diperlekehkan kerana bahasalah yang melambangkan sesuatu bangsa dan sejata, perpaduan masyarakat di sesebuah negara. Justeru, pelaksanaan pendidikan vernakular yang meminggirkan bahasa kebangsaan ini perlu ditambah baik agar usaha ke arah pembentukan integrasi nasional dapat direalisasikan. Saya bersetuju dengan perkongsian Auni berkaitan dengan isu sekolah vernakular ni. Pada pengetahuan saya, kerajaan kita kan dah laksanakan usaha ke arah pemansuhan sekolah vernakular di Malaysia. Namun seperti mendapat tentangan daripada beberapa pihak. Jadi, persoalan saya lah, adakah usaha kerajaan itu terhenti di situ saja ataupun ada usaha lain yang diketengahkan? Terima kasih Saudari Ulia atas soalan yang diajukan. Sebenarnya, usaha kerajaan Malaysia ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur bahasa sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa ini tidak terhenti begitu sahaja. Malah disambung pula dengan penubuhan sekolah wawasan. Imaduddin Abidin dan Roziana Zahari 2020 menyatakan bahawa sekolah wawasan merupakan sejenis sekolah integrasi yang menempatkan beberapa buah sekolah yang berbeza aliran di dalam satu kawasan yang sama. Sekolah ini ditubuhkan demi mengeratkan perpaduan yang sudah sedia ada terjalin kukuh dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Dalam erti kata lain, sekolah wawasan merupakan salah satu usaha kerajaan ke arah integrasi nasional. Melalui sekolah wawasan, murid-murid di sekolah SRCK berpeluang untuk menguasai bahasa kebangsaan dengan baik. Hal yang sedemikian adalah kerana interaksi murid pelbagai keturunan akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mereka berkomunikasi di sekolah dengan menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Dalam masa yang sama pula, membolehkan murid memahami budaya, bahasa serta pemikiran rakannya daripada kaum lain. Pada pandangan saya,
Usaha kerajaan yang sedemikian amatlah baik dalam memupuk integrasi nasional melalui penguasaan bahasa kebangsaan jika mendapat kerjasama daripada semua pihak. Namun begitu, menurut seorang bekas pengurusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru di IPG sebuah sekolah wawasan X Murali, objektif untuk memupuk perpaduan hanya tinggal pada nama. Nama sahaja sekolah wawasan, tapi semuanya dibuat secara berasingan. Hari kanak-kanak, hari guru, hari sukan tahunan, semuanya asing. Menurut Murali lagi, antara cabaran dalam mencapai objektif membina perpaduan di Sekolah Wawasan USG 15 ketika beliau menjadi pengurusi PIBG ialah keengganan pihak sekolah sendiri untuk menambah peluang interaksi dalam kalangan murid. Katanya, cadangan beliau untuk mengadakan aktiviti kokurikulum bersama-sama ditolak secara mentah oleh pihak sekolah. Berdasarkan penyataan mantan pengurusi PIBG SRJK ini, jelaslah bahawa penubuhan dan pelaksanaan sekolah wawasan di Malaysia tidak mendapat kerjasama daripada pihak-pihak berkepentingan. Murid Melayu tidak duduk dengan India. India tidak duduk dengan Cina. Cina tidak baik dengan Melayu dan sebaliknya. Jadi, di manakah perpaduan dan bagaimanakah interaksi melibatkan bahasa kebangsaan boleh berlaku? Keengganan beberapa pihak untuk memberi kerjasama jelas mengundang kegagalan dalam mencapai matlamat utama yang telah digariskan dalam penubuhan sekolah wawasan. Pada masa yang sama, hasrat kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui penguasaan bahasa dalam kalangan masyarakat Malaysia pada usia setahun jagung masih belum dapat dicapai sepenuhnya. Justru, usaha yang lebih proaktif dan berkesan perlu dirancang dan dilaksanakan ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara, khususnya unsur bahasa kebangsaan sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Baiklah, saya rasa sudah cukup panjang lebar saya berhujah. Saya serahkan pula kepada saudari Alina untuk membentangkan isu yang seterusnya. Dipersilakan, saudari. Baiklah, terima kasih saudari. Saya kira isu bahasa sememangnya isu yang menjadi buah mulut masyarakat di Malaysia ini. Namun begitu, terdapat isu lain yang membimbangkan kita sehingga ke hari ini, iaitu isu berkaitan agama persekutuan, iaitu agama Islam sendiri. Baiklah saudari, saya ingin berkongsi sedikit pendapat daripada pembacaan saya daripada Keratan Akhbar pada tahun lalu tentang isu seorang wanita Kristian berbangsa Melanau menggunakan kalimah Allah yang terdapat dalam cakra padat CD berjudul Cara Hidup dalam Kerajaan Allah, Hidup Benar dalam Kerajaan Allah dan Ibadah yang Benar dalam Kerajaan Allah, yang telah dirampas pada ketika itu oleh pihak berkuasa semasa ketibaannya di Terminal Tambang Murah LCCT Sepang pada 11 Mei 2008. Isu ini saya kira sudah sangat-sangat parah sehingga boleh menjadi barah. Tapi apa yang mengejutkannya lagi adalah usaha yang kita kira boleh menyebelahi umat Islam meleset apabila pihak Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan perkataan Allah dalam penerbitan mingguan Gereja Katolik Herald, The Catholic Weekly. Dan berdasarkan penilaian saya, tindakan ini bersifat unilateral tanpa merujuk dan berunding dengan pemegang taruh utama berhubung isu Islam, iaitu Majlis Raja-Raja, Majlis-Majlis Agama Islam Negeri dan pihak berkepentingan yang lain, dan tindakan ini disifatkan melampau. Tambahan pula, tindakan ini tidak wajar dilaksanakan kerana tindakan ini tidak menghormati institusi yang lebih tinggi. Seperti yang saya katakan tadi, tindakan yang dilaksanakan ini tidak mengambil kira dan mengetepikan pendapat daripada Majlis Raja-Raja dan Majlis-Majlis Agama Islam Negeri. Selain itu, Saudari Auni dan Saudari Ulia, kita sendiri, seperti nama kita sendiri, pastinya kita akan berasa marah kan sekiranya orang menggunakan nama kita sesuka hati untuk kepentingan sendiri.
Kerana setiap nama pada umumnya mempunyai makna, nilai dan konsep yang terkandung bersamanya. Samalah seperti nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci. Kita tidak boleh menggunakan nama tersebut sesuka hati tanpa mengambil kira konsep dan nilai nama tersebut. Dan akhir sekali, tindakan ini tidak wajar kerana tindakan ini dilaksanakan melanggar enakmen agama bukan Islam, kawalan perkembangan di kalangan orang Islam. Buktinya telah saya paparkan di sini, saudari, senarai perkataan yang tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam yang saya ambil daripada keratan enakmen agama bukan Islam, kawalan perkembangan di kalangan orang Islam. Jelas sekali di sini menunjukkan perkataan pertama yang tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam ialah perkataan dengan nama Allah. Beremosi saya menilai tindakan ini. Tapi pada pendapat saya, sewajarnya mereka yang berada di satu institusi yang menegakkan kebenaran ini sewajarnya meneliti segala enakmen dan berbincang dengan pihak tertinggi sebelum mereka ini mengambil keputusan berkaitan agama Islam. Jadi, baiklah, saya rasa sudah cukup panjang lebar saya berhujah. Saya serahkan pula kepada saudari Ulia untuk membentangkan isu yang seterusnya. Arina, saya bersetuju apabila isu perkataan Allah ini digunakan oleh masyarakat bukan Islam secara sewenang-wenangnya. Dan sebenarnya isu yang diketengahkan sebentar tadi juga perlu diambil tindakan yang sewajarnya oleh pihak tertentu. Begitu juga dengan isu yang bakal saya kongsikan sebentar lagi, iaitu berkaitan penghinaan terhadap satu lagi unsur tradisi dalam perlembagaan, iaitu berkaitan penghinaan terhadap institusi diraja Malaysia. Pemerintahan beraja seperti yang ada saya ketengahkan sebentar tadi telah wujud sebenarnya sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Peruntukan-peruntukan berkaitan institusi beraja adalah berkaitan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara menurut perkara 32 dan bidang kuasanya untuk memerintah persekutuan berdasarkan nasihat-nasihat jemaah menteri yang dinyatakan dalam perkara 39 dan 40. Jadi di sini ia menunjukkan bahawa yang di-Pertuan Agong merupakan seorang ketua yang perlu dihormati berserta dengan institusinya sekali. Tapi di sini, walau bagaimanapun masih ada segelintir individu di bumi berdaulat ini yang menghamburkan pelbagai kenyataan yang kurang sopan lah, senang kata menghina pun ada sistem beraja kat Malaysia ni. Misalnya ada individu yang menghina Sultan Perak. Dalam kaitan akhbar ada disertakan. Yang saya sertakan ni lah, iaitu tukang kimpal tersebut melakukannya di laman sosial, kat Twitter dengan niat menyakiti hati orang lain. Perlakuan ini sekaligus menyebabkannya ditahan reman lalu dipenjara selama 6 bulan. Pertuduhan yang dikemukakan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233-3 Akta sama yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara hingga setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. Pelakuan yang menggugat dan mempertikaikan institusi beraja juga, saya ceritakan boleh juga dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 kerana mendatangkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana raja atau kerajaan. Pada pendapat saya, pendakwaan tersebut sebenarnya setimpal dengan tindakan yang dilakukan dan memberikan pengajaran bukan sahaja kepada tertuduh namun kepada masyarakat juga agar lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Lagi-lagi macam dalam era sekarang kan, semuanya ada di hujung jari. Jadi kita kena berfikir sebelum bertindak.
Kat sini juga saya ingin pujilah usaha Polis Diraja Malaysia, PDRM dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia atau biasa dengar kan, SKMM dalam menubuhkan jawatan kuasa jenayah cyber. PDRM dan juga SKMM dalam berusaha membendung rasa benci kepada agama, bangsa, kaum, raja dan seumpamanya yang boleh membawa kepada ketidakharmonian dan perpaduan negara. Yang mana ia juga boleh menjauhkan kita daripada mencapai pembinaan negara bangsa yang unggul. Berani betul lah dia hina raja kita. Semoga dia dapatlah balasan yang setimpal atas perlakuan dia kan. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan satu lagi isu yang saya peroleh, iaitu isu berkaitan kedudukan istimewa masyarakat Melayu. Ini merupakan satu isu yang sangat dekat dengan kita. Kerana apa? Kerana apa saudari? Kerana kita ni adalah siswi, pelajar yang menuntut di institusi pengajian tinggi. Apa kaitan kedudukan istimewa masyarakat Melayu dengan pengajian tinggi? Isu ini adalah berkaitan isu tentang UiTM kekal untuk Melayu dan Bumiputera. Berdasarkan pembacaan yang saya peroleh daripada akhbar dalam talian, Universiti Teknologi Mara UiTM akan kekal sebagai institusi pengajian tinggi IPT khusus bagi orang Melayu dan Bumiputera, tegas Naib Chancelornya Prof. Emeritus Datuk Dr. Hassan Said. Beliau berkata, dasar dan matlamat asal penubuhan UiTM masih relevan dengan keadaan semasa, malah ia terbukti berjaya mengimbangi kedudukan Bumiputera serta bukan Bumiputera di negara ini. Walaupun hal ini kedengaran seperti mengetepikan kedudukan masyarakat yang berlainan kaum di negara kita, perkara ini adalah wajar kerana rakyat Melayu sememangnya mempunyai kedudukan istimewa di Malaysia. Walaupun masyarakat Melayu mempunyai kedudukan yang istimewa di Malaysia, Prof. Chancellor UiTM Tan Sri Dr. Arsyad Ayub mencadangkan supaya kemasukan UiTM dibuka kepada bukan Bumiputera, namun hanya untuk kursus pengajian pasca siswaza bagi menjamin keseimbangan persaingan antara pelbagai kaum di negara ini. Saya bersetuju dengan usaha ini kerana usaha ini jelas merupakan usaha untuk membina negara bangsa sesuai dengan konsep yang diterangkan oleh saudari Auni sebentar tadi, iaitu negara bangsa ini sekumpulan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik, agama dan budaya yang mendiami sempadan politik tertentu. Namun begitu, dalam konteks ini, sempadan politik itu boleh diklasifikasikan sebagai kampus atau UiTM itu sendiri. Baiklah, antara sebab lain saya bersetuju dengan usaha ini adalah kerana usaha ini jelas menggunakan pendekatan top-down, iaitu top-down approach. Apa itu pendekatan top-down approach? Pendekatan top-down approach adalah proses pemantapan hubungan etnik dalam kalangan rakyat yang dijalankan oleh kerajaan untuk memastikan kestabilan sosioekonomi, sosiopolitik dan juga keamanan. Bukti penggunaan strategi dalam pendekatan top-down ialah penggabungan strategi pendidikan dan strategi kebudayaan itu sendiri. Selain itu, antara sebab saya menyokong usaha ini ialah usaha ini menggunakan pendekatan bottom up, iaitu bottom up approach. Tadi top down approach, sekarang bottom up approach. Oh ya saudari Aurina, maaf ya mencelah, dalam proses pemantapan hubungan etnik dalam kalangan rakyat yang dijalankan oleh kerajaan tu, saya ada terdengar satu istilah ni lah. Istilahnya yang dinamakan bottom up approach. Boleh tak saudari jelaskan dengan lebih lanjut berkaitan istilah tersebut? Baiklah, terima kasih saudari atas soalan yang diberikan.
Bottom up approach itu adalah proses pemantapan hubungan etnik dalam kalangan rakyat oleh rakyat itu sendiri. Tadi oleh pihak kerajaan, sekarang oleh pihak rakyat itu sendiri. Usaha ini sesuai dengan program IPT. Berdasarkan program IPT ini, bahagian al-ehwal pelajar melalui persatuan dan kelab hendaklah sentiasa menggalakkan aktiviti dan program yang menjurus kepada perpaduan. Tambahan pula, kepimpinan pelajar tidak didominasikan oleh suatu kaum saja, tapi turut dianggotai oleh pelbagai kaum seperti Majlis Perwakilan Pelajar. Kandungan kursus di semua IPT harus menitik beratkan aspek-aspek pendidikan yang harmonis dalam sebuah masyarakat majmuk. Nilai-nilai rohani dan budaya perlu diberikan keutamaan dalam subjek kenegaraan, tamadun Islam dan Asia serta subjek hubungan etnik sendiri. Dan selain itu, pihak IPT boleh mewujudkan kelab perpaduan atau kelab rukun negara di IPT sebagai langkah menyemai kesedaran terhadap kepentingan perpaduan kaum dengan memberi beberapa keistimewaan seperti pengecualian kredit dan sebagainya. Baiklah hadirin, nampaknya masa mencemburui saya. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada saudari Ulia untuk membuat rumusan. Dipersilakan. Secara keseluruhannya, perpaduan antara kaum amat penting dalam memupuk hubungan etnik dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Pelbagai ikhtiar seperti yang telah kami bentangkan sebentar tadi ke arah integrasi nasional perlu dijalankan, sama ada dalam meningkatkan aspek politik, sosial maupun ekonomi negara, asalkan ianya tidak bertentangan dengan unsur-unsur tradisi yang telah dinyatakan dalam perlembagaan negara. Jadi dengan tertanamnya jati diri yang kukuh dan cintakan negara, tidak mustahil pembinaan negara bangsa berupaya dicapai lebih cepat dari apa yang dijangka. Oleh itu, semua pihak sewajarnya bertolak ansur dan berganding bahu dalam merealisasikan usaha ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur-unsur tradisi dan perlembagaan negara sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa demi kemaslahatan bersama. Baiklah, rumusan yang dapat saya lakukan hari ini adalah berkaitan tentang kelebihan mengetahui isu usaha dan mampu untuk menilai usaha itu sendiri. Mengetahui tentang isu yang berlaku berkaitan unsur-unsur tradisi adalah sangat penting sebagai rakyat di Malaysia. Namun, mengetahui usaha untuk mengatasi isu tersebut adalah juga aspek yang terpenting untuk mengatasi isu tersebut berlaku pada masa akan datang. Namun begitu, terkadang usaha yang kita lakukan itu tidak menepati piawaian ataupun tidak sesuai. Oleh itu, kita perlulah menilai usaha tersebut dan memperbaikinya pada masa akan datang. Oleh itu, dengan mempelajari hubungan etnik ini, dapatlah saya simpulkan bahawa saya dapat mempelajari tentang pelbagai isu-isu berkaitan unsur tradisi dan usaha untuk membina negara berintegrasi nasional dan juga mampu untuk menilai usaha-usaha yang mampu menjadikan negara ini negara berperlembagaan, seterusnya memacu kepada negara bangsa yang harmoni. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.